Nampaknya Amerika Syarikat memang akan shutdown pada 1 Oktober waktu mereka sebab Republicans berpecah teruk sampai tak dapat nak luluskan bajet. Pertama sekali saya tahu mesti ada yang rusing. Kan Joe Biden presiden, dah kenapa perlu Republicans pula? Maka kat sini saya nak ceritakan sikit pasal separation of power, pemecahan kuasa di Amerika Syarikat. Amerika Syarikat tak ikut sistem macam kat Malaysia. Kita ni demokrasi berparlimen. Macam kat Malaysia ni kita perlukan majoriti di parlimen untuk lantik seorang Perdana Menteri. Majoriti ni ditentukan melalui pilihan raya. Tapi mungkin ramai tak perasan, majoriti ni bukan semata-mata nak bentukkan kerajaan, lagi mendalam nak luluskan bajet. Kalau kerajaan tak dapat majoriti di Dewan Rakyat, waktu nak kemukakan bajet, nak luluskan bajet tu, kerajaan boleh tumbang. Cuma di Amerika Syarikat sedikit berbeza. Mereka ikut demokrasi berpresiden. Korang bayangkan line merah ni sebagai equal power. Joe Biden di White House, US Congress dan juga Supreme Court of the United States sama rata kuasa mereka. No one is above the other. Buat pengetahuan korang semua, ada sebenarnya label-label politik. Contohnya, Joe Biden ni pegang eksekutif, US Congress pegang legislatif dan Supreme Court of course lah judiciary. Punca pada masalah sekarang ni, Amerika Syarikat tak dapat nak luluskan bajet. Kuasa meluluskan bajet tu tak ada dekat eksekutif. Joe Biden tak berkuasa untuk meluluskan bajet. Yang meluluskan bajet adalah US Congress. US Congress ni terbahagi kepada dua. Ada House of Representative di bawah, darjat lebih kurang macam Dewan Rakyat kita. Jadi kat situ mungkinlah ada tarik balik bagai. Dan juga kat atas tu adalah Dewan Senate macam Dewan Negara kita. Dewan Senate ni dipegang demokratik. Sesiapa yang menjadi Vice President, dia akan jadi President of the Senate. Jadi Dewan Senate ni tak ada masalah sangat. Yang bermasalah adalah House of Representatives. Kat sini Republicans pegang majoriti sangat tipis. Itu punca masalahnya. Dengan ketipisan majoriti itu, mereka berjaya mengundi seorang speaker dalam kalangan mereka, tapi itu pun undi berbelas kali barulah dapat Kevin McCarthy yang jadi Speaker of the House. Memandangkan Demokratik ni minority di House of Representative, Hakeem Jeffries, ketua Demokrat semudah kata, menjadi House Minority Leader. Jadi kat sini korang dah faham dah punca di sebalik masalah ni. Dekat House of Representative ni tak dapat nak luluskan bajet sebab dalam kalangan Republicans tu sendiri berpecah belah macam saya cakap tadi. Ada kumpulan-kumpulan dia senang kata macam kartel, dan antara kartel yang saya nak sebut adalah Freedom Caucus di Amerika Syarikat. Republicans tu parti besar, berpecah-pecah mengikut blok-blok mereka, dan Freedom Caucus ni adalah golongan pro Donald Trump. Mereka berpendapat Kevin McCarthy ni terlalu mesra dengan Joe Biden, jadi mereka ada usulkan beberapa benda, demand yang Kevin McCarthy kena buat, dan Kevin McCarthy pula ada juga puak-puak dia yang tak setuju dengan usul ni. So it's now Republicans versus Republicans, dan sebab tu Amerika Syarikat tak ada bajet. Dan macam biasalah apabila ahli politik main catur, siapa paling rugi? Yup, rakyat. Oleh kerana kerajaan tak boleh nak berbelanja, banyak organ kerajaan takkan berfungsi. 1 Oktober tu je dah jadi serupa darurat. Blok pekerja akan dibahagikan essential dan non-essential. Yang pasti semua pekerja kerajaan tak dapat gaji, tapi pekerja permanent tu kira gaji kena beku. Selepas shutdown settle akan dapat gaji, cuma pekerja kontrak mesti menangis. Gaji takkan dapat langsung meskipun lepas shutdown. Taman negara akan tutup, muzium negara akan tutup. Rakyat marhin yang berniaga tepi jalan bergantung pada foot traffic pelancong ke landmarks ni semua kan terjejas. Tapi kesannya tak seremeh macam tu. 1 Oktober shutdown, mungkin 4 Oktober program bantuan makanan dan perubatan yang tengah manfaatkan 7 juta ibu dan anak akan tutup. Program Head Start yang bagi bantuan pendidikan pada anak orang susah juga akan tutup immediately sebab dana tak masuk dah. Dan tengok lama manalah US shutdown ni. Masa Trump pegang dulu 2 kali berlaku shutdown, kali kedua tu paling lama dalam 34 hari jugalah. Kalau benda tu berulang, silap-silap satu lagi program bantuan makanan akan bermasalah, iaitu SNAP. Dan Medicare ni akan berfungsi, cuma macam saya cakap tadi, ada pekerja non-essential akan diberhentikan mungkin sementara. Ni boleh kacau bahagian kaki tangan Medicare, dan na'uzubillah kalau kacau chip sekali. Banyak keluarga M40 bergantung pada chip sebab mereka tak mampu nak bagi rawatan kepada anak-anak mereka. Macam mana pula dengan ekonomi? Small Business Administration paling awal akan terjejas. Mereka ni luluskan loan yang dimanfaatkan majoriti petani, terutamanya masa musim menuai. Mohon lulus, guna, bayar balik, tahun depan mohon semula nak bagi imbang cash flow. FDA juga akan kurangkan pemantauan keselamatan makanan sebab tak cukup pekerja nak hantar. Overall, impaknya memang subjektif. Joe Biden akan ada kuasa terhad nak kurangkan impak. Dari segi politik, dia pasti akan ambil kesempatan sebab bajet ni bukan tak diluluskan Demokratik. Sebaliknya, Republicans yang berpecah belah dalam House of Representatives. Boleh je Kevin McCarthy ni bekerja
bekerjasama dengan Hakim Jeffries nak luluskan bajet, mesti cukup majoriti punya. Tapi kalau bekerjasama dengan Democrats, geng Republicans pro-McCarthy takut kalah pilihan raya sebab nampak tak setia pada parti. Pokok pangkalnya macam saya cakap tadi, ahli politik bermain catur, rakyat yang rugi. Benda ni takkan kacau ekonomi US sangat sebab ni bukan first time shutdown. Sejak tahun 1981 dah 14 kali shutdown. Apa-apa pun saya nak maklumkan juga, 7 Oktober ni saya akan turun kat pejabat The Patriots. Tak ada kena-mengena lah dengan shutdown ni. Ada program yang mereka anjurkan, saya akan ada kat sana. Jom kita beramal mesra kat sana. Pejabat mereka ada di Taman Suria Rampai. Jemput korang semua dan terima kasih kerana follow saya.